Di Sarawak itu tadi. Jadi kita ke Sabah pula untuk mengikuti laporan semasa. Antara yang menjadi tumpuan, operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki yang dikuatiri lemas di Sungai Monyet. Laporan penuh dan banyak lagi. Langsung kita bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Silakan Jovi. Nurlela, terima kasih. Salam sejahtera. Perkembangan operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki yang dikuatiri lemas di Sungai Monyet Batu 25 Sandakan sejak semalam. Sehingga operasi mencari dan menyelamat SAR ditangguhkan 5 petang tadi, mangsa belum berjaya ditemui. Bercakap kepada RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan Jimmy Lagung berkata, SAR dilaksana menggunakan kaedah pencarian dari atas permukaan air melibatkan radius 4 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Seramai 12 anggota pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan dan Beluran terlibat dalam operasi ini menggunakan sebuah bot. SAR turut dibantu anggota Polis Diraja Malaysia dan penduduk kampung menggunakan 15 buah bot. Sungai ini tidak terlalu dalam, lebih kurang 1 hingga ke 2 meter sahaja. Cuma air dia keruh. Itu yang kita susah sedikit membuat pencarian lah. Setakat ini belum ada keperluan kita membuat selaman sebab kita tengok pada air ni, keadaan air itu sangat keruh. Dalam kejadian tengah hari semalam, mangsa seorang remaja bukan warga negara dikenali sebagai Irfan Saripudin, 13 tahun dikuatiri lemas selepas terjatuh dari bot yang dinaiki dalam perjalanan pulang selepas memukat di Sungai Monyet. Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Negeri Sabah yang menerima panggilan kecemasan kira-kira 12.30 tengah hari segera menggerakkan anggota untuk mencari mangsa. Pematuhan prosedur operasi standard SOP pengangkutan awam tidak hanya meliputi kawasan daratan, malah merangkumi perkhidmatan awam di laut. Tinjauan RTM ke atas perkhidmatan feri menuju ke Pulau Banggi Kudat mendapati SOP dikuat kuasa mengikut arahan ditetapkan. Pengendali feri Kudat, Kapten Rashid Madari berkata penumpang yang menggunakan perkhidmatan feri sama ada ke pulau maupun ke Pekan Kudat sentiasa diingatkan mematuhi SOP dengan melalui pemeriksaan suhu, menulis maklumat diri serta memakai pelitup separuh muka. Polis sentiasa ada perundangan. Daripada Kudat pun dia buat, daripada Banggi sebelum kami berlayar semua dia cek SOP itu baru berlayar. Betul-betul berdisiplin. Sebab saya lihat diorang betul-betul mengikuti SOP yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan dan mereka lebih tertumpu kepada bahawa penyakit ini adalah penyakit yang amat berbahaya. Jadi mereka arahan-arahan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan senantiasa mereka patuhi. Pematuhan SOP dalam feri berjalan lancar dan kita boleh tengok kalau di tempat duduk tu ada tanda pangkah yang tak boleh duduk. Berdasarkan pemerhatian saya memang semua penumpang mengikut SOP yang ditetapkanlah. Berdasarkan SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP, had maksima penumpang feri berkenaan ditetapkan 91 orang berbanding 181 kapasiti sebenar. Persiapan sambutan Tahun Baharu Cina yang bakal dirayakan beberapa hari lagi terus berjalan walaupun perayaan itu akan diraikan dalam suasana berbeza. Di Tawau, sebanyak 14 persatuan dan pertubuhan masyarakat Tionghoa di daerah itu dan Kalabakan menerima sumbangan berupa set kostum tarian singa daripada kerajaan negeri. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, walaupun tarian singa di khalayak ramai tidak dibenarkan dalam perayaan kali ini susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun penyaluran sumbangan terus digerakkan. Jadi kita berharap agar bantuan ini akan dapat dimanfaatkan dan ia akan dapat menjalinkan hubungan yang erat antara kerajaan dan semua persatuan-persatuan kebudayaan Tionghoa, bukan saja yang ada di Tawau ini, tetapi sebenarnya di seluruh negeri Sabah. Datuk Nizam yang juga adun apas berkata demikian kepada pemberita dalam majlis penyampaian sumbangan kerajaan negeri kepada Pertubuhan Masyarakat Tionghoa di Gelanggang Bola Keranjang Kampung Jawa Tawau. Katanya, kerajaan negeri yang diterajui Gabungan Rakyat Sabah juga menyediakan peruntukan 18 juta ringgit kepada Sekolah Persendirian, Persatuan dan Pertubuhan Masyarakat Cina di Sabah.
Walaupun negara masih dalam penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia tidak menghalang masyarakat Tionghoa untuk menyambut perayaan Tahun Baharu Cina dalam suasana norma baharu. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati pihak Tokong membuat persediaan rapi bagi memastikan upacara keagamaan yang akan dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Timbalan Pengurusi Tokong Pek Nam Tong Lim Wun Chan berkata, bagi upacara keagamaan kali ini terhad kepada 30 orang sahaja dalam satu-satu masa. SOP tahun ini sekaligus tidak boleh lebih 30 peserta masuk dalam toko dan tiap kumpulan masuk ini hanya dibenarkan setengah jam dalam toko saja. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini mengumumkan aktiviti keagamaan di rumah ibadat sempena perayaan Tahun Baharu Cina pada 11, 12 dan 19 Februari dibenarkan dan tertakluk kepada SOP ketat dengan bilangan tidak melebihi 30 orang. Tempoh waktu sembahyang diperuntukkan selama 30 minit dan diselangi dengan kerja sanitasi selama 30 minit sebelum sesi seterusnya. Susulan pengumuman Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengenai pemberian peruntukan khas RM100,000 kepada 31 ahli Dewan Undang Negeri adun pembangkang. Beberapa adun pembangkang yang ditemui RTM memberikan reaksi positif kepada keprihatinan kerajaan negeri itu. Peruntukan khas ini diberikan kepada wakil rakyat berkenaan untuk membantu mereka menangani masalah di kawasan masing-masing berikutan penularan pandemik COVID-19. I'd like to thank the Chief Minister of Sabah, Datuk Seri Haji Ji, for the announcement today that he will be giving each opposition YB RM100,000 to combat the COVID-19. Thank him for the consideration and also his open-mindedness for doing so. Datuk Kristina juga berharap Ketua Menteri akan mempertimbang memperuntuk dana pembangunan kepada wakil rakyat pembangkang seperti yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perak dan Johor. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict pula menyifatkan peruntukan khas itu sebagai satu permulaan yang baik dan perlu diperluas pada masa akan datang. Beliau yang juga naib Presiden Parti Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO berkata, peruntukan khas itu akan dimanfaat sebagai dana pembangunan demi manfaat penduduk. Sementara itu, Wakil Rakyat Luyang Pun Jinza dari Parti DAP turut mengalu-alukan inisiatif kerajaan negeri itu. Paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini dan saudara terus berada di rumah jika tiada urusan penting. COVID-19 belum berakhir. Dengan itu kita kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Javinia, terima kasih dengan laporan dari Sabah dan seterusnya kita